Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin, muslimat, saya rasa macam ada muslimat tu nampak lampu tu macam kedip-kedip perlu gelap lah pula tapi nampak ada masuk seorang dua tadi. Tak apalah, kita sebut jugalah muslimin muslimat, takkan kita nak selak tengok yang dirahmati Allah dan yang saya doakan dengan kebaikan. Tuan-tuan perempuan semua apa khabar, sihat? Tak lupa yang tengok online pun sama mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, keafiatan, rahmat dan berkat di atas segala usaha dan kebaikan yang kita usaha lakukan. Hari ni sedar tak sedar dah masuk 26 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Kejap betul rasa masa. Baru rasa bulan lepas sambut Maulid. Pejam celik, nasib baik boleh celik. Buatnya pejam sampai bila-bila, jenuh juga tuan-tuan perempuan Dah bukan dah sekadar masuk Rabiul Akhir, dah hampir ke penghujung Rabiul Akhir. Kejap betul. Lepas ni kita akan jumpa Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. 4-5 bulan lagi Jadi mudah-mudahanlah kita usaha sentiasa dan selalu ke arah kebaikan, dan kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita konsisten dan mampu untuk fokus pada jalan yang baik seperti ini, jalan yang mudah-mudahan membantu kita untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mukaddimah, saya tak akan masuk direct lagi lah, kita tunggu slow-slow. Timbalan Mufti pun tak datang lagi saya ingatkan bila dia remind saya hari ni, jangan lupa Ustaz, ingatkan dia tunggu saya bertuah punya sistem Mufti saya nak petik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi, ayat akhir sekali. Kalau tak salah suratul Kahfi ayat akhir dia ayat 110. Kita jadikan itu sebagai mukadimah kita pada hari ini sementara menunggu ketibaan dan kedatangan kawan-kawan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu ayat last sekali surah Kahfi. Dia ada 2-3 benda di situ. 2-3 benda di situ yang kita boleh ambil pengajaran dan iktibar. Fasa pertama ayat tu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ayat ini ayat yang menjelaskan dan menegaskan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diperlekehkan ataupun dipersoalkan kenabian baginda, ada yang kata Nabi ni seolah-olah unsur malaikat, ada yang seolah-olah kata Nabi ni bukan manusia sepenuhnya. Jadi Allah suruh Nabi sebut ana basyarum mithlukum, aku ni manusia serupa kamu. Cuma Nabi ini diberikan wahyu untuk menjadi pembimbing dan penunjuk jalan kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Umar di saat Sayyidina Umar tak mampu untuk mengawal perasaannya ketika hari kewafatan Nabi. Masa Nabi wafat, jenazah Nabi mengambil masa 3 hari untuk dikebumikan. Itu fakta tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an menyatakan semakin hari ketika jenazah Nabi masih berada di rumah, semakin wangi tempat tu.
Itu khususiah Nabi lah, special Nabi. Kita jangan biar lama-lama, tak tahan, orang tak tahan bau kita ni. Saya dengar cerita ada kawan saya seorang, tapi dia tak kerja di sini, dia kerja di Australia. Dia belajar dalam bidang forensik. Macam kalau cerita tu cerita CSI lah. Dia jadi forensik dekat sana, dekat Australia, dekat Perth, Australia. Dia cerita kat saya, dia kata sebenarnya bangkai yang paling busuk dalam dunia ni bangkai manusia, dia kata. Mayat manusia. Kalau kita tak tahan bau bangkai tikus kan, bangkai tikus ke bangkai gajah ke bangkai dinosaur ke, dia kata, Ustaz, yang paling busuk sekali mayat manusia lah. Sebab perut dia tu kalau dah pecah, busuk, baunya luar biasa. Tapi Nabi SAW semakin lama, masuk hari pertama dah wangi, kedua lagi wangi, ketiga tersangatlah wangi. Okey, dia bukan ada bergaduh ke apa, tidak. Ini proses untuk melantik pemimpin satu, dan yang kedua ialah hal-hal teknikal. Siapa nak jadi imam sembahyang jenazah Nabi. Akhirnya salat jenazah Nabi memang tak ada imam, masing-masing salat sendiri. Itu fakta. Okey, ketika Sayyidina Umar berasa stres, tertekan, tension, sebab tak boleh menerima hakikat Nabi dah tak ada, maka Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar baca ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, Umar diam. Dia tak respon apa-apa, dia tak melawan, dia tak kelang kabut lagi, bahkan dia lebih bertenang. Manakala sahabat-sahabat lain yang cuba menenangkan, jangan sedihlah Umar, ini Nabi dah meninggal, kena terima. Itu dia marah. Dia kata, siapa berani cakap Nabi mati, kau kena berdepan dengan aku. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak pujuk cara ayat biasa. Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni. Di situ Sayyidina Umar boleh faham. Nabi sendiri pernah bacakan ayat ni di hadapan mereka dulu. Aku ni manusia serupa macam kamu. Sayyidina Umar faham, bila manusia serupa macam kamu, maknanya Nabi hidup dan Nabi mesti boleh mati. Itu fasa pertama. Maka ayat yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini yang lebih penting untuk kita tengok pada tengah hari ni. Allah kata, siapa yang nak berjumpa dengan aku dalam keadaan yang baik. Okey, siapa yang nak berjumpa dengan aku, yakni Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak jumpa Allah dalam keadaan yang baik, falyamal amalan salihah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh saya minta izin bertanya lah. Sahabat-sahabat semua nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak? Mau jumpa? Mati mau? Dia kena jawapannya kena selari. Kalau nak jumpa Allah, nak jumpa Rasul, tapi mati tak mau, tak kena. Sama macam kau nak kenyang tak? Nak kenyang. Makan boleh? Makan tak nak, tapi nak kenyang tak boleh. Orang tanya, nak masuk syurga tak? Nak. Mati nak? Mati tak nak. Syurga nak? Tak boleh. Nak jumpa syurga mesti mati. Jadi ada orang yang dia nak jumpa Allah tapi bersyarat, nak masuk syurga tapi bersyarat. Aku nak masuk syurga, tapi kalau boleh aku tak nak mati. Dia bukan dia boleh main tukar server tu begitu-begitu aja, cabut wayar cocok. Dia tak kira. Dia bukan macam server wifi kita, reset tu dapat tukar yang lain daripada provider yang ni. Tukar provider ini, datang technician itu tukar, cocok reset sikit boleh tukar. Ini dah kena mati dulu, baru jumpa Allah, baru jumpa Rasul, baru masuk syurga. Okey, Allah kata, siapa nak jumpa aku dalam keadaan yang baik, falyamal amalan salihah, maka perbanyakkanlah buat amal-amal yang soleh. Apa jugalah bentuk amal-amal soleh, tuan-tuan perempuan, yang boleh kita buat, yang boleh kita usahakan. Itu semua menjadi satu bekal untuk kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada masa yang sama, kena ingat Allah bagi warning, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam pada masa yang sama, please jangan syirik. Buat saja amalan syirik, maka apa yang kita dah buat, benda-benda yang baik, amal-amal kebajikan, wakaf, sedekah dan seumpamanya habis. Saya rasa saya pernah cerita kepada tuan-tuan perempuan berkenaan dengan pengalaman saya jumpa ada satu uncle Cina di sebuah surau di kawasan Taman Melati sana, yang dia sedekah RM20 tiap-tiap pagi. Dia non-Muslim. Kalau bahasa syar'inya kafir. Bahasa kita yang lunak sikit, non-Muslim. Dia tiap-tiap hari dia
letak dalam tabung surau. Waktunya kurang lebih pada pukul 7.30 pagi. Masa dia keluar, sama ada dia jogging ataupun dia beli sarapan, dia letak RM20 dalam tabung surau. Kemudian dikhabarkan kepada saya, uncle tu meninggal dunia, matilah dalam 2-3 bulan yang lepas. Rupa-rupanya pengerusi surau tu ingat, bila uncle tu dah meninggal dunia, dah tak ada dah orang sumbang. Lepas tu anak dia pula continue. Pengerusi surau ni pergi approach anak dia, pergi jumpa. Dia kata, adik ni siapa letak? Kita dah agak dah, pengurusi kata dia dah agak, dia mesti somebody dengan mendiang tu, dengan uncle tu yang dah meninggal tu. Oh, dia kata, sorry encik, saya just tunaikan hasrat bapak dia. Bapak dia selalu letak duit sini, dia kata. Tiap-tiap pagi, satu pagi RM20. Tiap-tiap hari dia akan letak duit. Kemudian dia beransur lah. Jadi ayah saya masa sakit, dia dah pesan kalau apa-apa berlaku pada dia, please continue satu hari RM20 bagi pada surau. Pengerusi surau tu menong. Ni dia cerita kat saya. Bila saya pergi kuliah, dia cerita kat saya, Ustaz, dia pengerusi tu boleh bertanya pada saya, tuan-tuan tahu apa soalan ni? Ustaz, untuk orang yang baik macam ni Ustaz, memang tak boleh masuk syurga langsung ke Ustaz? Kita dah tahu jawapan dia memang tak boleh. Tapi mengenangkan ajib ni, tahu ajib? Ajib ni bahasa Arab dia panggil apa? Pelik lah, pelik. Kita yang datang masuk surah Al-Kahfi ni pun, saya rasa lekat tak lama lagi surah Al-Kahfi ni, tabung kat situ pun kita tak nampak. Kalau kita pergi masjid surau mana-mana pun, kita pergi kencing berak, tapi tak letak duit dalam tabung tu. Kalau berhenti semayang boleh tahan lagi. Ini kita berhenti kadang di masjid ni, on the way nak pergi mana-mana, berhenti di masjid, berhenti di surau, qada hajat, lepas tu cabut gitu, letaklah RM10. Air minum dan belanja makan kita dalam perjalanan pun lebih pada RM10 lah, sahabat-sahabat sekalian. Tapi ini uncle, dia boleh letak. Bukan hanya ketika dia hidup, dia sempat buat benda tu, pengurusi kata dalam 5-6 tahun dah. Tuan-tuan bayang kalau satu hari dia sedekah RM20, 7 hari 140 tak? Kali dengan 30 lah. 3 kali 2 600. Sebulan 600 pada tempat yang dia pun tak pergi pun, tak semayang buka surau tu. Dia tokong. Lepas tu pengurusi tanya pada anak dia ni, dulu masa ayah awak ada, saya tak sempat tanya. Sekarang saya nak tanya pada awak, apa pasal ayah awak letak duit dan sampai sekarang suruh awak letak duit? Dia kata, encik, ayah saya ni orang baik. Dia bukan hanya sedekah pada surau, pada tokong pun dia bagi. Tokong dia lah. Jadi kami selalu lalu sini, family kami duduk belakang sana, dia kata. Jadi kami lalu sini, kami tengok sini ramai orang-orang baik. Dan kami selalu tengok ada orang bagi makanan. Kadang surau tu pula surau Jumaat. Jadi hari Jumaat, hari apa, kadang orang duk bagi tapau makanan, apa benda lah. Paling common pisang lah, pemihun tapau. Kalau Jumaat dah habis semayang boleh ambil free kan. Jadi ayah saya mau letak makanan tapi takut orang tak boleh makan. Dia fikir begitu. Boleh saja dia beli makanan kat kedai-kedai biasa, tapi dia letak kan. Tapi dia takut orang tak selesa bila tengok dia letak, nanti tanya, you beli mana, you pakai seluar pendek boleh makan ke? Contohlah. Jadi dia ambil RM20 setiap hari, dia top up. Jadi saya support orang buat baik. Tuan-tuan, saya dengar benda tu punya cerita, tuan-tuan, ayu, tak boleh nak dihadamkan secara normal. Dia bukan hanya buat baik pada kadar dia, dia pesan pula pada anak dia, tolong continue benda baik. Tuan-tuan perempuan, kita mati pesan pada anak apa, tuan-tuan? Boleh fikir sendirilah dialog yang masing-masing boleh terfikir. Aku kalau mati nanti apa nak pesan pada anak? Dia boleh teringat nak pesan, kau nanti tokong juga, itu surau jangan lupa, RM20 satu hari. Dan anak dia pula, kalau anak dia tak buat, boleh tak, tuan-tuan? Boleh, tak valid pun wasiat dia tu. Tapi anak dia pun baik, tuan-tuan. Anak dia pun bagi juga RM20, continue.
Tapi tuan-tuan kau nak sedekah jangan pula pergi ke Tok Kong lah pula. Dengan cerita Tok Kong surau. Tok Kong kena bagi juga ke? Jam saya tuan-tuan. Maknanya nak beritahu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau betapa sayangnya orang yang tidak beriman pada Allah tapi amal baik, perangai baik, akhlak baik tapi tak dapat. Tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dah lebih pada 10 orang kita boleh start lah. Saya pun nak buat style orang live dekat media sosial lah. Kalau tak cukup 10 orang saya tak nak start. ada satu pengamal motivasi ni. Dia kata saya kalau tak cukup 1000 orang saya tak nak start bagi tips. Jadi berusahalah orang invite. Saya tak ada masalah bab tu. Orang nak buat baik kan. Kadang-kadang ada juga yang tu kalau nak share je lah, jangan nak tunggu sampai 1000. Bagi saya itu rumah dia, saluran dia, ilmu dia, kok pandai mana dia nak buat lah. Betul marketing strategi dia. Okey, hari ni kita masuk kepada topik yang mungkin ada sikit panas lah, tapi tak tahulah panas tara mana, tapi tengok pada macam mana cara pemahaman kita lah. Hari ni kita akan masuk pada topik kedudukan wali dalam perkahwinan wanita yang sudah baligh. Dah faham betul kedudukan wali dalam perkahwinan wanita yang sudah baligh. Okey, kita tengok pendahuluan dia dulu. Sudah biasa kita dengar wanita yang ingin berkahwin perlu kepada wali. Ini biasa dengar tak? Wanita nak kahwin ni lelaki tak valid lelaki dia tak perlu cari wali. Dia kalau dapat benggali pun dah okey. Wali tak payah. Tapi bukan maknanya orang lelaki nak kahwin buang mak buang ayah. Janganlah begitu. Maknanya untuk rukun, melengkapkan rukun dan syarat kahwin dia, ayah dia tak bagi pun boleh. Daripada segi hukum bukan berkat, bukan rahmat ni, bukan. Daripada segi hukum je dulu. Hukum dulu. Okey? Tapi kita sanggup ke kahwin dalam keadaan mak ayah kita tak datang majlis kita ataupun tak tahu kita kahwin? Tak jadilah tuan-tuan. Jadi ini kita fokus kepada hukum dan kepada perempuan, wanita. Sebab wanita memang kita biasa dengar orang perempuan nak kahwin dia mesti cari wali. Kerana itu setiap keluarga bersusah payah mencari wali berkenaan walau di mana dia berada bagi melangsungkan perkahwinan yang telah ditetapkan. Saya tak pastilah tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat di sini perasan tak dulu zaman orang baca surat khabar dulu. Kan ada dalam satu ruang, kolom dalam surat khabar tu bahagian iklan. Okey? Kadang-kadang dalam ruang iklan tu akan ada satu kolom kecil orang cari wali. Macam-macam lah orang iklan. Barang hilang lah, terjumpa barang lah, apa lagi antara orang notis kebangkrapan lah. Dulu-dulu punya surat khabar. Nak kata tuan-tuan muda benar pada saya, tak juga nampak. Dekat-dekat nak pencin dah juga nampak. Tapi surat khabar dulu lah, mungkin 30 tahun dulu lah, kalau tak salah ingat saya. Dulu antara cara orang mengesan wali pakai surat khabar. Maknanya mungkin si anak perempuan ni dengan ayah dia dah terpisah lama. Okay? So mungkin dah 20 tahun terpisah sejak kecil, tak jumpa kejap aja sebab dah bercerai dengan maknya. Ayahnya pun bawa diri entah ke mana-mana, maknya pun terjun kolam entah ke mana-mana, tak berjumpa. Tiba hari anak perempuan nak kahwin, register di pejabat agama, pegawai di pejabat agama minta wali. Tak semestinya wali itu mengakad nikah, tapi mesti persetujuan kepada wali. Di sini baru kelang kabut. Sebab itu tuan-tuan perempuan, sebelum kita masuk direct kepada tajuk ini, bagi sesiapa yang terlibat dengan pengalaman pembubaran perkahwinan, itu bahasa sopan saya guna tu, pembubaran perkahwinan. Bahasa kita biasa guna bercerai. Kalau ada di sini ataupun kenalan kita atau adik-beradik kita
dengar nasihat dan pesanan ini baik-baik. Tolong selesaikan proses perceraian dengan cara yang ihsan. Ikutlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Allah pesan, kalau perlu kepada bercerai, maknanya tak ada jalan lain. Okey, segala proses dah dibuat, nasihat sudah, suluh pun sudah, kaunseling pun sudah, tak boleh juga ni. Tak boleh pergi dah. Makanya perceraian itu jalan terakhir. Sekiranya itu berlaku, ambil nasihat Allah, pegang nasihat Allah. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Allah dah pesan awal. Kalau kamu masih boleh bertahan dengan perkahwinan, fa imsakum bima'ruf, tahan dengan cara yang baik. Tahan tu maknanya bertahan dengan cara yang baik. Kalau diberi peluang kedua, buat baik-baik. Fa imsakum bima'ruf, Allah kata, jaga baik-baik. Kita dah ada masalah. Biasa bercerai ni bukan kerana sayang. Bercerai ni ada masalah, biasanya lah. Jadi kena identify siapa yang ada masalah, dan masing-masing kena rendah diri, tawaduk, muhasabah diri, repair. Mana yang boleh repair. Tapi kalau tak boleh repair, tasrihum bi ihsan, lepaskan dengan cara ihsan, belas kesian. Tak belas kesian, makna dengan rasa simpati. Sebab tu kalau kita bercerai secara baik, kan ada dipanggil mut'ah, nafkah mut'ah setengahnya dipanggil, ataupun pemberian mut'ah. Maknanya habis saja kita lafaz talak di depan hakim ataupun di depan pendaftar mahkamah, dia akan tulis di situ berapa mut'ah awak nak bagi pada isteri. Mut'ah ni sagu hati lepas berpisah. Sebab kita pisah cara baik. Maknanya Islam ajar, berilah pada bekas isteri itu, berilah pada isteri yang sudah ditalakkan itu sedikit pemberian bagi dia enjoy. Pemberian ni kan menyenangkan hati. Ya tak? Walaupun dia dah terima talak daripada kita, tapi ini tak dapat dielak. Nak nunjukkan lepas ni kalau boleh kita still baik ya, ambillah 3,000 ni untuk awak sebagai tanda hadiah. Bagi tu pun dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Ni mut'ah daripada abang, kalau istilah abang. Ini nafkah daripada baby. Dia kalau belum bercerai baby lah. Kalau lepas bercerai dia tukar BABI tu. Kalau masa belum bercerai BABY. Kalau dah bercerai BABI lah. Dia ni nafkah daripada baby, mut'ah, sudilah terima. Dia pun terima. Kenapa Allah pesan au tasrihum bi ihsan? Sebab ini, terutama kalau ada anak. Allah dah tahu awal-awal. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya ada pengalaman pembubaran perkahwinan dengan isteri yang mula-mula dulu. Saya share sedikit sebanyak apa yang pernah saya lalui. Bukan sebabnya apa prosedur yang saya pernah lalui, untuk pengajaran dan bukan untuk sama ada jauh sekali bermegah-megah ataupun seumpamanya, tapi mudah-mudahan ada kebaikan boleh diambil. Selepas saya dan isteri saya yang mula-mula dulu berpisah, sebab tu saya tak perlu kongsilah. Berpisah, maka yang pertama saya buat ialah saya bertanya kepada hakim, berapa yang sesuai mut'ah saya bagi. So masa dulu perpisahan saya dengan bekas isteri dulu berlaku dalam kamar hakim, bukan dalam mahkamah yang besar, dalam kamar hakim. Ada sebabnya pun saya tak boleh beritahu. Jadi tak ada orang dengar lafaz cerai saya, tak ada orang dengar melainkan saya, isteri saya dan juga hakim saja yang ada. Seorang lagi yang tukang bagi teks yang saya nak kena baca tu. Saya dengan ini alam nombor kanan saya sekian, dengan penuh kesedaran segala bagai, menjatuhkan talak satu ini gini. Tu dia ada. Jadi so kami berempat. Habis saya lafaz tu, hakim pun mengesahkan lafaz itu. Saya pun tanya pada hakim, yang Arif, berapakah yang baik untuk saya hadiah kepada isteri saya ni? Dia kata, atas kemampuan dan keikhlasan hati awak. Okay, so saya pun ingat, saya pun bagilah pada kadar. Saya pun tidak senang masa itu, tuan-tuan. Saya susah, sangat susah masa itu.
Jadi nilai ketika itu kurang lebih 21 tahun yang lepas, saya bagi 1,000. Yang mana balance dalam akaun saya pun tinggal dalam RM70 je masa tu. Saya memang susah betul masa tu, sangat-sangat susah. Jadi bagi 1,000, dia pun terima dan benda tu direkodkan. Dan setelah itu saya communicate lagi, sembang, tanya khabar, menjaga hubungan. Dan sampai kepada saat dan ketika ini masih ada hubungan baik lagi dengan bapa mertua dan mak mertua saya. Dan itu bukan bekas bapa mertua, itu masih mertua saya. Yang bekas hanya isteri. Tapi bapa mertua sampai bila-bila, mak mertua sampai bila-bila. Dan setahun sekali masih ada hadiah raya. Bukannya susah tuan-tuan puan, sekarang dah ada Shopee kan, dah ada TikTok kan, beli je, suruh delivery, bukan kita pergi hantar. Cari pula yang free shipping, ada voucher, lagi murah. Kain pelekat je modal RM15, ya tak? Ataupun RM20, tanda ingatan setahun sekali. Sebab dia tetap bapak kita. Dia berpisah ni, mak bapak tu dia tak akan pisah tau sampai bila. Jadi jangan pernah guna istilah bekas mertua saya. Jangan. Tak betul tu. Dia mertua saya, masih mertua. Buktinya kalau awak berjumpa dengan mak mertua tu, kalau kita nak mudah bahasa, bekas mak mertua tu masih boleh bersalam, bercium lagi. Tapi jangan berlebih-lebih lah, tampar dia bapak mertua ni kan. Tapi nak cerita boleh. Kita boleh sentuh. Kita haram nikah dengan mak mertua kita. Jangan pula sekali-sekala pun kata, cantik pula mak mertua aku ni, buat exchange lah. Tak boleh. Kita dah bersama dengan anak dia, jimat dengan anak dia, mak dia tu jadi mak kita sampai bila-bila. Main tu. Jadi Allah dah kata wa tasrihum bi ihsan. Itu makna ihsan. Orang tak tahu, orang tak perasan benda ni. Kebanyakan orang bercerai, pendek kata londeh lah, habis segala bagai. Seluar dalam dia bintik-bintik lah, seluar dalam dia koyak lah, itu mak tak bagi nafkah lah, itulah inilah. Tak patut keluar cerita itu sepatutnya. Faham tak tuan-tuan puan? Benda tu tak patut keluar. Sebab benda tu benda yang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila. Kenapa kamu nak kena cerita ke orang? Dan benda tu cerita kerana perpisahan tu berlaku dengan cara yang tidak profesional. Betul, bercerai ni memang sebab orang tak suka. Tak ada, kenapa kau cerai bini aku? Aku terlalu sayang pada bini aku sehingga aku ceraikan dia. Itu gila khinzir tuan-tuan. Memang ada masalah, tapi masalah tu biar sampai berhenti di situ saja. Sebab awak boleh buka lembaran baru, episod baru dengan pasangan baru awak kalau ada jodoh. Saya pun begitu. Tetapi kita kena jaga hubungan ni sebab apa? Anak. In case Allah tak nak jadi gini, terpaksa mencari pula anak nak kahwin. Anak tak salah. Anak-anak tidak bersalah. Dan bila berlaku tak baik dalam hubungan, nanti anak contoh ada 3, dah main bagi separuh-separuh, itu satu hal. Tak apalah kalau memang itu kesepakatannya. Nanti kalau bergaduh, kan nak jumpa anak-anak kan susah. Betul? Tapi bila kita selesai dengan cara baik, contoh katakanlah kita anak 2 orang masa berpisah, 2 orang tu pula bagi bekas isteri jaga, tapi kita sebagai bapa nafkah bagi tiap-tiap bulan, cantik je bagi. Tapi masa kita tak ada kerja, jobless umpamanya, beritahu betul-betul. Contoh bekas isteri kita nama Aminah. Nah, abang minta maaf, 2-3 bulan ni macam sangkut nafkah. Abang pun makan cendol je tiap-tiap hari, ataupun abang pun makan popcorn je tiap-tiap hari. Memang tak dapat kerja lagi sekarang, kontrak tak sambung. Contoh, declare betul-betul. Tulis berapa bulan tak bayar, nanti abang ganti balik, ataupun nanti saya ganti balik. Tapi saya minta maaf, saya tak mampu buat masa ni. Kalau kita sebelum tu kita bagi, tapi ini memang tak dapat bagi sebab tak kerja, bekas isteri boleh faham tak tuan-tuan? Kalau dia tak faham pun, dia mengadu pada mahkamah pun, kita ada bukti, sebelum ni saya bagi, tapi ni saya tak ada kerja yang Arif. Kalau yang Arif kesian, pinjamkan saya duit sikit, begitu kan? Ya, hakim tak akan jatuh hukum. Tapi dengan syarat ada bukti lah. Memang sebelum kita bagi 2-3 tahun ni, saya dah bercerai 2-3 tahun, sebelum saya bagi nafkah bulan-bulan, tapi ni yang Arif, saya pun kontrak tak sambung, saya makan pun susah, soru pun selalu miss yang Arif, saya pun tak dapat nak bagi. Hakim takkan charge, tak boleh jatuh hukum pun.
So memang tidak ada upaya. Cuma hakim akan kata gitu. Saya tahu tuan-tuan, sebab saya dulu pernah kerja bagi undang-undang keluarga masa di Perak dulu. Boleh dikatakan ni makanan saya lah. Jadi maknanya benda tu tak akan boleh. Tapi jujur, declare. Jangan melarikan diri. Beritahu betul-betul. Ini bukti saya tak ada kerja. Ini penambatan kontrak saya tak ada kerja. Ada kerja nanti saya akan continue balik, campur dengan bayar hutang lama. No problem. Dia akan dicatat. Okay. So bila kita bagi, hubungan kita dengan anak-anak okey. Anak-anak tahu kita ada bagi duit. Tuan-tuan, perempuan, Allah Maha Kasih, Maha Sayang pada kita, tuan-tuan. Kalau kita tunjuk sayang kita pada anak-anak kita, walaupun dia tak duduk dengan kita sebab berpisah, tapi dia tahu bila nak sekolah, kita bagi baju sekolah, bagi beg sekolah. Sayang tu ada dalam hati dia. Memang perit. Anak saya masa kecil dulu pun, masa saya berpisah, saya ada 2 orang anak. Masa tu pun anak tanya, saya jam nak jawab, Babah kenapa tak duduk dengan mama? Aduh, pening aku nak jawab macam mana. Nak jawab benda tu dah ada di Lauhul Mahfuz ke? Aku nak jawab Abah terlalu handsome ke? Ataupun macam mana jawab ni? Payah, tuan-tuan. Tapi ada masa terluang, walaupun terpaksa naik bas. Saya susah naik bas pergi tengok anak, tak apalah. Tapi anak tahu, Abah datang jauh-jauh, datang tengok saya. Walaupun kadang-kadang tak boleh tinggal belanja banyak sangat, adalah boleh bagi RM2-30, RM30. Masa tu baru nak hidup, tuan-tuan. Tapi benda tu ada. Jadi sampai sekarang ada dah faham. Setidak-tidaknya kita sebagai laki-laki ada dalam hati anak kita. Jadi dia boleh faham. Jangan biar. Nanti kalau di saat kita ada anak perempuan kita nak kahwin, dia tak peduli dah kita. Wali tak wali, dia declare ayah dia mati je. Habis cerita. Ayah awak mana? Dah meninggal dunia masa tsunami hari tu. Kejamnya mati. Ataupun ayah awak mana? Dia mati jatuh bangunan. Kejamnya. Ataupun dia dah mati kena lenyek dengan trailer 22 tayar. Walhal ayahnya elok jadi Bilal kat masjid. Tapi sebab dulu tak pedulikan anak, tak buat cara baik, tinggal anak macam tu je, nafkah tak bagi, ziarah pun tidak, anak buat benda bukan, dia declare. Itu efeknya besar, tuan-tuan. Bila tipu bab wali, apa jadi pada pernikahan tu? Hakim dia akan dengar je. Ada pesuruh jadi sumpah, boleh buat sekarang ni, tuan-tuan. Okey, ayah dah mati, so ranking wali mujbir jatuh kepada wali hakim. Tapi awak sebenarnya awak tipu bapak awak ada. Dah jadi syubhah nikah tu. Apa pula jadi pada keturunan? Panjang, tuan-tuan. Dia akan jadi kuliah sampai kuliah subuh esok. Jadi benda ni kena faham. Kenapa Allah kata buat cara baik masa kahwin. Kalau tak ada rezeki pun, cara yang belas kasihan. Sedikit info tambahan. Dia tidak semudah yang disangka. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, masa Ustaz ada pengalaman berpisah dulu, semuanya semua saja ke? Tidak. Ada ujian. Orang perempuan, tuan-tuan, bila dah kena berpisah, takkan dia boleh manis muka. Betul-betul. Dia tetap dengan ada ni, tapi teruskan berbuat baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita buat akan menenggelamkan kejahatan. Terus buat baik. Saya secara umum lah saya cerita, lepas 3-4 tahun buat baik, baru hati bekas isteri saya lunak. Lunak tu maknanya boleh communicate dengan baik. Kalau tidak, muka tu asyik, kalau mesej tu asyik keluar gambar penumbuk je. Tapi dia tidak salah. Kita anggap perjalanan tu di situ. Jadi hati kita lapang. Di keadaan tu bila kita baik nanti, tuan-tuan perempuan, yakinlah benda baik kita buat, bukan hanya cerita bercerai je. Apa benda pun, dengan kawan kerja ke, dengan bos ke, dengan siapa-siapa ke, dengan jiran ke. Orang yang jahat, bukan jahat lah, saya minta maaf tuan, orang yang kasar, orang yang negatif, dia mesti kalah punya dengan benda baik. Dia mesti kalah punya. Orang hanya boleh lawan bertekak dengan orang yang bila kita berlawan dengan dia tu, dia pun lawan bertekak semua. Dia akan jadi mencarut kalau kita mencarut. Tapi kalau satu pihak diam, dia takkan boleh bercakap 24 jam tak berhenti, nak maki hamun, high pitching, high note dia suara dia, mati dia, tuan-tuan. Tak boleh, dia tak jadi. Dia jadi jadal. Jadal ni maknanya berdebat, berentak, bercakap ni. Bila ada satu pihak lain yang, kau lah bodoh, kau ingat keturunan kau, bukan kau je, keturunan kau pun, dia kan jadi gitulah. Tapi kalau dia kata kita bodoh, kita diam je. Kita tengok, kita rakam je dia. Rakam. Dia jam, tuan. Dia tak jadi.
Macam tuan-tuan dengan anak-anak, kalau tuan-tuan marah, anak-anak menjawab. Rasa macam, kau tak kenal bapak kau siapa. Kau tak kenal bapak kau siapa. Bapak ni dulu atas lagi pada Sarip Dul. Tapi kalau anak kita diam, ya pak, minta maaf bah, saya salah bah. Ada modal lagi kita nak marah? Boleh lah marah dia, setengah jam boleh tahan nak marah dia lah keadaan dia diam ataupun dia mengaku salah dia. Tak boleh pergi tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan, kalau saya tak boleh pergi lah. Biasa orang akan lemah bila dia bercakap seorang. Jadi kena faham benda begitu. Jadi benda tu tak semudah disangka, tapi sabar dan terus buat baik. Banyak baca Quran, doa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah tunjuk jalan kebaikan, bantu kita untuk jadi baik. Boleh tuan-tuan, boleh. Tapi kena sabar. Untuk apa? Ini untuk kebahagiaan dan kelangsungan anak-anak bila berlaku pembubaran perkahwinan. Kita punya cerita dah habis, tapi anak-anak punya cerita bukan belum habis, belum start lagi. Cerita perjalanan dia masih jauh. Ini kalau ikut umur adat lah, kita pergi dulu baru anak-anak. Yang selebih daripada itu, kalau anak pergi dulu, itu Allah punya kuasa tuan-tuan. Ini kita cerita hukum adat. Maka berusahalah untuk jadi orang baik, sebab tak nak nanti jadi apa-apa yang tak patut masa dia nak nikah, terutama anak perempuan yang masih anak dara. Okey. Oleh kerana kaum wanita sekarang sudah ramai yang terpelajar, macam muslimat-muslimat kat belakang, semua ada PhD belaka. Bahkan mereka yang terpelajar lebih ramai berbanding kaum lelaki-lelaki. Ya sungguh, saya di universiti dulu, berlama-lama orang perempuan. Kadang-kadang timbul persoalan, adakah boleh kerana kaum wanita melangsungkan perkahwinan sendiri tanpa peranan wali, kerana mereka sudah boleh berfikir antara baik dan buruk di dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan masa hadapan mereka. Bagaimana kedudukan sebenar peranan wali dalam suatu proses perkahwinan itu, dan adakah semua ulama sepakat perlu keizinan wali dalam suatu proses perkahwinan? Tuan-tuan perempuan kena faham dalam kita nak menekuni ilmu mazhab ini, hati kena lapang tau tuan-tuan. So memang ada benda-benda yang kadang-kadang kita dapat info dan ilmu ini luar daripada pengetahuan asas kita. Saya tekankan sekali lagi, pengajian dan pendedahan ini bukan untuk kita mengambil kesempatan sewenang-wenang untuk menukar aliran pahaman mazhab ataupun bertindak di luar daripada jangkaan. Pengajian ini untuk info, untuk makluman, supaya kita kaya dan ada ilmu. Macam saya pernah beritahu mula-mula dulu, kalau selama ni kita makan nasi, kita tahu ada makanan lain yang namanya lobster, yang namanya chicken chop, yang namanya steak. Walaupun kita tak makan benda tu, tapi kita tahu wujudnya makanan itu. Bonus, tak tipu dia orang lah. Nanti kalau orang kata tipu, ni sebenarnya makanan, walhal bukan, kita percaya je. Jadi maknanya kita faham, ni ada makanan ni, tapi makanan ni sorry, aku tak boleh makan. Mungkin orang lain sesuai makan, aku tetap dengan nasi aku. Itulah maksud dia, tuan-tuan boleh faham Jangan pula kata, ustaz, maknanya pandangan mazhab Imam Syafi'i kita salah. No, Imam Syafi'i kita tak salah. Bahkan itulah bagi saya, menurut saya, itulah yang paling baik, paling afdal. Sebab mahkamah kita di Malaysia ini memang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Itu kena make sure betul-betul. Sebab in case berlaku apa-apa, kita main tukar mazhab sebarang, perlu bicara di mahkamah, jam. Sebab mahkamah syariah kita punya SOP dan juga prosedur, memang segala hukum hakam yang dijatuhkan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini untuk kita maklum. Jangan pula kata, rupanya orang perempuan boleh main nikah sendiri seorang-seorang. Bukan gitu tuan-tuan. Kena dengar betul-betul dulu. Dengar sampai habis perbahasan. Cukup beberapa pertemuan kita bahas ni, mudah-mudahan ada pencerahan. Sebab kadang-kadang tanpa kita sedar, bila kita tak tahu tentang hukum hakam, kita mudah menilai, ni orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni sesat, orang ni jahat sebagainya. Walhal benda tu ada dalam hukum. Pendek kata, toleransi itu sangat penting. Dan kalau ada apa-apa keperluan yang lain daripada kebiasaan, biarlah orang yang ada autoriti yang bagi keputusan. Contoh mufti ataupun qadi ataupun hakim mahkamah syariah. Rujuklah pada dia orang. Dia orang lebih arif. Kalau ada apa-apa keperluan yang mungkin perlu kepada pandangan mazhab yang lain. Di sini cuma pencerahan sahaja. Baik, ulama sepakat
harus, harus makna boleh kepada wanita yang telah baligh melakukan sendiri segala akad dan urusan dengan kehendaknya sendiri selain daripada perkahwinan. Mereka juga sepakat apabila wali menguruskan perkahwinan seorang wanita yang telah merdeka dengan persetujuan dan keizinan daripada wanita tersebut, akad perkahwinan itu sah. Cuma mereka berselisih pendapat apabila wanita yang telah baligh dan berakal menguruskan sendiri perkahwinannya tanpa merujuk atau mendapat persetujuan daripada wali atau menyerahkan kepada seorang wanita lain bagi menguruskan akad perkahwinannya, atau dia sendiri menguruskan akad perkahwinan untuk wanita lain. Sebelum itu, suka dinyatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama' seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal boleh melangsungkan perkahwinannya sendiri, sebagaimana harus kepadanya mengakadkan perkahwinan itu untuk orang lain sekiranya dia menjadi wali atau wakil pada seseorang. Dia berbelit-belit. Saya buat kesimpulan. Ulama bersepakat berkenaan dengan seorang wanita boleh menguruskan perkahwinan dia dengan apabila mendapat izin daripada wali. Itu sepakat. Tak faham ustaz? Contoh, seorang anak yang berada di luar negara. Ini kes yang saya pernah tengok depan mata. Okey? Budak ni duduk luar negara, tak kira lah belajar ke kerja. Dalam contoh yang nyata pada saya, seorang kawan saya, dua orang lah sebenarnya, dua orang kawan saya belajar di Mesir. Ketika di Mesir, dua-dua ni nak kahwin. Jangan tanyalah kahwin tu laki, memang laki perempuan nak kahwin. Jangan tanya laki dengan laki ke perempuan Ustaz? Laki dengan perempuan lah. Seorang laki-laki ni kawan saya, yang muslimat tu pun kawan juga, kenal. Tapi saya tak rapat dengan muslimat tu, saya boleh rapat dengan muslimin tu, dengan lelaki tu. Dia orang berdua nak kahwin. Mak ayah di mana masa tu? Mak ayah di Kok Diang. Mak ayah di Kedah, di Malaysia. Dia orang di mana? Di Mesir. Nak balik untuk berkahwin, satu tiket pergi balik dah dekat 5-6 ribu. Dua orang jejak 10 ribu. Nak ambil cuti segala bagai. Jadi apa cara mereka buat? Pergi konsul lah, pergi kedutaan Malaysia di di Cairo, beritahu hasrat nak kahwin. So dekat kedutaan ada ustaz, ada pegawai agama di kedutaan. So apa pegawai agama buat? Kontak mak ayah. Mak ayah siapa? Mak ayah perempuan. Tuan, saya didatangi oleh anak perempuan tuan yang berada di Cairo, sekian. Betul anak perempuan tuan belajar di sini? Betul. Siapa namanya? Ini. Dulu saya ingat lagi, dulu tak ada WhatsApp call, tapi dulu kita pakai Skype. Tahu kan Skype tu kan? Yang warna biru dulu saya ingat, tak ada, tak tahu sekarang ada lagi ke tidak. Dulu pakai Skype. Kedutaan dekat call lah, video call. Nak tengok rupa mak ayah. Dah ada rekod pelajar kan, ada segala detail kan. Nombor kat dalam tu ada, kesah lah. Okey, sekarang pendek cerita, anak perempuan tuan, dia ada beritahu apa-apa tak pada tuan? Ada. Dia beritahu dia nak kahwin. Dia nak beritahu nak kahwin ni. Okey. Tuan dah tahu dah siapa bakal suami dia apa semua? Saya dah tahu gini-gini. Tuan sekeluarga apa pandangan? Kami okey je, kami suka dapat menantu. Bapa bapak ni. Jadi tuan tak ada halangan untuk dia berkahwin. Tak ada. Tuan mengizinkan untuk dia berkahwin? Izin. Tuan izin untuk kami uruskan perkahwinan dia? Izin. Boleh kahwin tak? Boleh. Boleh kahwin dekat Cairo. Tu ulama bersepakat boleh. Tapi benda ni mungkin jarang berlaku pada orang yang academician lah. Tapi pada orang agama selalu. Jadi ramai je kawan-kawan saya di Mesir tu, dia orang agama ni masuk ke kahwin awal, dia dugaan dia kuat kan. Dia nak jenis nak touch and go tu berdosa kan. Dia kahwin lah. Jadi tahun 1 dah kahwin, tahun 2 dah kahwin. Saya tak kata terlalu ramai, tapi ada lah. Dalam nisbah 100 tu akan ada 2-3 orang lah. Jadi bila balik tu, bukan hanya balik bawa ijazah, tapi bawa isteri yang namanya Azizah dan juga anak nama Fatimah sebagai contoh. Rezeki masing-masing. Okey. Jadi itu sepakat ulama. Walaupun mak ayah tak datang, tapi mak ayah memberi izin. Ayahnya memberi izin. Maknanya wali mujbir bagi izin. Dia tak semesti dia kena datang dan juga pegang tangan pengantin lelaki bakal menantu dia.
Tak perlu, dia bagi izin je. Okey, saya izinkan awak nikahkan anak saya, wakilkan saya izinkan dia kahwin, cukup. Perbahasan seterusnya kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan keafiatan kepada kita, dan seterusnya melimpahkan kita dengan rahmatnya. Nasihat saya pada tuan-tuan perempuan yang mungkin bercuti pada dekat dengan hujung minggu ni, yang mungkin nak balik kampung, musafir dengan hati-hati, baca doa sebelum menaiki kenderaan, tasbihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan terlalu leka dalam pemanduan, dalam percutian. Mentang-mentang baru dapat gaji, jadi jangan terlalu berlebih gembira. Selalu ingat Allah dalam musafir, dan jangan lupa berhenti salat jamak kasar ataupun tidak ke, ataupun jamak kasar ke, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ketika bermusafir antara waktu yang dimustajabkan. Doa yang baik-baik. Doalah untuk husnul khatimah diri sendiri, kerukunan rumah tangga sendiri, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.